ingat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang moga-moga kita duduk sekejap di sini dalam keadaan yang kita berniat iktikaf di dalamnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga digolongkan majlis yang seumpama dengan ini sebagai majlis di antara majlis-majlis ilmu, kerana mereka yang berada di dalam majlis ilmu ini sentiasa didoakan oleh para malaikat keampunan kepada orang yang duduk di dalam majlis ilmu, ya, sehingga selesai, sehingga sudah. Jadi kita mohon moga-moga dikategorikanlah majlis yang kita duduk ini sebagai di antara majlis ilmunya, insya-Allah. Dan kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertemukan kita dalam suasana yang aman, damai, dalam suasana yang penuh kerahmatan dan keberkatan. Dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan kepada kita ini pinjaman usia, pinjaman waktu, pinjaman kesihatan dan juga tubuh badan, yang kesemuanya itu menunjukkan betapa besarnya rahmat, kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia beri pinjam kepada kita ni bukanlah saja-saja. Yang dia beri pinjam kepada kita ini bukanlah tidak ada apa-apa manfaat, tapi kesemuanya itu manfaat dan keuntungan serta labanya balik kepada kita juga. Itu besarnya kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Beza dengan orang yang memberi pinjaman, ataupun pihak-pihak yang memberi pinjaman. Bank contohnya, dia beri pinjam pitih. Dia beri pinjam tu pinjam saja ke kita? Tak saja tu beri pinjam, bayar balik, tapi di sana dia ada keuntungan dia. Tak kira lah atas nama apa pun, konvensional ke, hak pinjaman Islamik ke, pasal orang niaga ni kira ada untung, maka dia nak keuntungan. Lepas tu dia beri pinjam pitih, dia beri pinjam, tak kira lah dalam bentuk apa jua pun pinjam. Tapi hak pesan Allah Subhanahu wa taala ni, apabila dia beri pinjam kepada kita, Allah tak ada untung apa-apa pun, dia tak ambil untung. Dia tidak ambil manfaat daripada penciptaan kita ni, Maha Suci Allah, daripada dia nak manfaat daripada kita ni. Dia nak manfaat daripada makhluk yang dia cipta. Tak ada Maha Suci Allah daripada benda-benda kekurangan, kelemahan yang macam ni. Lemah. Kalau kita buat ataupun kita reka satu benda, kita cipta satu benda, tujuannya apa? Tujuannya kita nak ambil manfaat. Seperti contoh, Allah beri ilham, Allah beri fikiran, Allah beri idea kepada orang. Dia cipta kenderaan, cipta kenaikan. Daripada kenderaan, daripada ciptaan yang makhluk buat, makhluk cipta ni, tujuan dia apa? Untuk memudahkan makhluk itu, nak ambil manfaat. Kalau dulu orang duduk jalan kaki, maka bila ada kenderaan, dia boleh gatih basikal. Lepas pada tu orang cipta pula basikal ada enjin, orang panggil motor. Motor lepas pada tu
pasal kena angin, kena piyah, kena hujan. Orang cipta pula kereta. Kereta tak cukup tempat, tak tempat duduk. Dia tambah, boleh jadi 8, boleh jadi 10, ya orang panggil van. Maknanya gitu. Jadi ciptaan ini makhluk dia cipta, dia reka untuk apa? Untuk manfaat makhluk. Untuk manfaat makhluk. Jadi mudah. Jadi tak susah dah, tak payah dah. Jadi perjalanan jadi kau cepat. Tak boleh kok darat, lalu kok udara. Lepas pada tu macam-macam lah rekaan ni untuk manfaat makhluk. Sebab apa? Makhluk dia reka untuk gitulah. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mencipta, dia tidak mengambil manfaat daripada makhluk ciptaannya itu, tak ada. Sebab apa buat manusia ramai ni? Sebab nak suruh sembah dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah kepadaku. Maka dalam ayat yang lain Allah kata, kalaulah berhimpun, berkumpul semua makhluk hak dia cipta ni nak lawan Allah, tak ambuh sembah Allah, jadi lemah dak Allah dak. Tidak. Ada satu kepercayaan dalam masyarakat Greek ataupun kita panggil orang Yunani kuno. Dia ada satu Tuhan. Bukan dia ada satu Tuhan, dia ada banyak Tuhan. Sebab dia sembah ni banyak Tuhan. Ada Tuhan hak cipta manusia, ada Tuhan hak jaga hak ehwal orang mati, ada Tuhan hak jaga laut. 3 Tuhan hak utama. Lepas tu ada banyak lagi hak lain-lain ni. Maka Tuhan hak cipta manusia ni, bila dia cipta banyak manusia dan manusia pakat sembah dia, dia jadi kohar kuat. Dia jadi kohar kuat. Lepas tu pula dia ada abang Tuhan ni tak ni. Abang ni jaga tempat orang mati, jaga orang kata apa, jaga neraka lah kalau kita kata kau. Ni. Maka kohor ramai orang mati, jadi kohor kuat abang dia ni. Dan abang dengan adik ni balah. Sebab apa? Adik hak jaga, hak cipta manusia, hak jaga hak ehwal manusia ni duduk kat syurga. Abang hak jaga orang mati ni duduk kat neraka. Tu. Ni kepercayaan ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia maha suci daripada benda-benda gini. Mana kalau orang ramai mati dia jadi lemah. Ada. Ataupun kalau orang tidak sembah dia jadi lemah. Tak. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang kita yakini ini. Bila kita kata la ilaha illallah, Allah yang kita beriman itu, Allah yang kita yakinkan itu, itulah Tuhan semesta alam yang maha suci dia daripada segala kelemahan, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kekurangan, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa jua cacat cela pun. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang kita yakinkan itu, hak makna saat ni hak saya kata tadi la ilaha illallah tu, hak kita yakin sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang disembah, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, yang mentadbir sekalian alam, yang dia ni tidak ada sebarang kekurangan, yang dia ni apabila dia mentadbir dia tidak perlu pada bajet, pada belanja, pada apa aku nak banyak mana ni ke makhluk ni.
Orang ni kita nak ubi banyak mana, hak ni nak ubi banyak mana, dia sembah aku lebih rajin sikit, aku nak ubi lebih sikit. Dia ni taat ke aku banyak, aku nak ubi banyak ke dia. Hak ni hak derhaka ke aku ni, aku nak ubi sikit kepada dia. Maha suci Allah daripada cerita bab belanjawan, bab bajet, tak ada cerita ni. Allah tak ada gitu. Cerita belanjawan bab apa dah tak ada belanjawan. Tapi orang lain ni tak kisah dah belanjawan tak kira. Tak. Kalau dulu sungguh duduk tunggu juga pas Jumaat nak tengok dak menteri nak kata apa ni. Tahun depan banyak mana ni nak ubi kita ni. Banyak mana hak boleh ni. Tak ada. Penjawat awam boleh banyak mana. Tok Imam boleh banyak mana. Orang ngajar masjid surau boleh banyak mana. Tunggu dulu. Ni tak kisah ikut mandar dia dah. Tak ikut mandar dia. Dah nak tunggu dah. Itu sebab apa? Sebab makhluk dia perlu pada benda-benda gitu. Dak nak bajet, kita panggil benda bajet ni, bajet. Allah dia perlu tak bajet? Tak, dia tak perlu. Bahkan bila dia beri belaka. Bila kita kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha murah. Murah Allah ni, dak, pemurahnya dia beri belaka untuk sekalian makhluk yang di atas muka bumi ni. Murah. Beri. Orang beriman dia beri. Orang kafir dia beri. Orang Islam dia beri sikit. Orang kafir dia beri banyak. Kadang orang kafir dia beri sikit, orang Islam dia beri banyak. Ikut pandai. Murah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak pilih dalam beri ni. Ada orang tu jahat bukan main. Hidupnya, umurnya panjang. Ya. Kerjaannya menjajah negara-negara orang. Baru lagi mati baru ni. Mati umur 96 tahun. Umur 96 tahun dia mati tu. Macam-macam Allah beri ke dia. Allah beri kerajaan, Allah beri kekayaan, Allah beri kekuasaan, Allah beri keluarga, Allah beri anak pinak, cucu cici. Ada belaka dia ni. Maknanya apa? Murahnya Allah ke dia. Hak orang tak ada dia ada. Tanya orang susah dia senang. Tanya orang senang dia kau senang. Ni nak kata ni. Ya, tapi sayangnya kafir. Tak beriman. Ya, kafir tidak beriman. Maka apa dia hak Allah beri atas dunia ni putus dah setakat atas dunia. Bila mati habis. Habis. Mana kekayaan dia, mana kekuasaan dia, mana pemerintahan dia, mana kerajaan dia, mana harta-harta dia, hak dia kumpul, hak dia ripung, hak dia rapah daripada negara orang hak masa dia jajah dulu. Hak dia tak ada belaka dah, dak bawa sikit dak bawa. Bahkan duduk dalam alam barzah, duduk dalam alam akhirat dalam keadaan mendapat seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak berimannya dia ni. Batu Ar-Rahim, Ar-Rahman ni Allah Taala ni beri belaka. Allah tak pilih. Tak pilih. Orang kafir Allah beri, orang beriman Allah beri. Tapi Ar-Rahim yang amat mengasihani, kasih Allah Subhanahu Wa Taala pada orang yang beriman pada hari akhirat. Bermulanya pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beriman ni dia akan nampak akan kasih dan sayang Allah Ta'ala. Start pada bila? Start daripada keluarnya ruh daripada jasadnya. Bila mati seseorang itu, maka nampak dah kasih sayang Allah terhadap orang beriman. Hak tak ada bahagian kau orang kafir ni. Yang amat mengasihani pada sekalian orang yang beriman di hari akhirat. Maka bila bila berlaku, bila berpindahnya daripada alam dunia ke alam akhirat itu, maka barulah jelas
akan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Dan kesemua ini daripada mukadimah awal yang saya sebutkan itu adalah daripada siapa ni? Hak kita tahu benda-benda yang macam ni. Itulah daripada tidak lain dan tidak bukan daripada ajaran, daripada dakwahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita pada musimnya, pada bulan ni, hak kita panggil bulan Maulud. Bulan orang duduk ingat ya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang duduk ingat akan jasa kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang duduk ingat akan segala perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukanlah dengan maksud bulan ni saja kita duduk ingat. Bukanlah dengan maksud bulan ni saja kita duduk selawat, kita duduk sebut dak sokmo. Tapi lebih lagi pada bulan ini kita memperingatinya. Kerana apa? Ya, kerana munasabah dengan satu peristiwa yang mana peristiwa tu kita panggil peristiwa kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang kita learning ni jadi orang yang beriman. Kita learning ni jadi orang Islam. Kita learning ni tengah buat amal soleh. Yang mana amal-amal hak kita buat ni malaikat duduk catat, malaikat duduk tulis. Kita duduk niat iktikaf, lagi mana kita duduk learning ni berkumpul pahala-pahala kita ni. Kita iktikaf, duduk lagi dalam majlis ilmu, duduk lagi dalam keadaan yang berwuduk, tunggu masuknya waktu solat. Semuanya berhimpun pada kita ni pahala. Daripada mana ni kita tahu ni? Daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ke kita, khabar ke kita. Yang kita ni beriman ni sungguh-sungguh ni, yang kita yakin ni sungguh-sungguh ni. Antara tandanya learning ni kita duduk sini. Ini bukti kita yakin, bukti kita percaya. Hak kita yakin, kita percaya ni sungguh. Bukanlah dengan maksud kalau gitu orang dok mari tu dia dok yakin, orang dok mari tu dia dok percaya, bukan. Bukan saya nak kata gitu dak. Orang hak dok mari, orang hak dok hadir boleh jadi kerana masyarakahnya, kerana kekangan, kerana halangannya, bukan sebab dia dok percaya, dak, dia percaya. Tapi nak katanya antara tanda yang kita ni percaya, yang kita ni beriman, yang kita ni yakin sungguh, kita percaya ni betul dan benar, kita ni duduk sini ni lah ni. Kalau orang tak percaya, orang tak yakin, dia tak duduk, dia tak mari. Sebab apa? Sebab dia akan mempersoalkan. Betul ke tak tahu tu? Hak orang duduk semayang tunggang-tunggik tu betul tak dia semayang tu macam ke hak Nabi semayang? Ada tak orang yang mempersoalkan gitu? Sining, learning ni, masa ni tak ada. Kalau ada, maknanya dia tak mari. Sebab dia tak percaya. Dia tak percaya. Kerana ada orang hak pasal gitu. Dia hak saya cuba khabar ni memang ada hak pasal jenis gitu. Sebab dia ambil dan dia faham daripada salahnya pemahaman dia pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Maka ada orang hak jahil ni, orang hak cetek pemikiran ni, dia kata kalau kita faham daripada hadis tu molek, tak, Nabi tu khabar dia suruh kita ni semayang macam kita tengok Nabi semayang. Siapa dia sini rajin tengok Nabi semayang? Tak rajin. Saya tak rajin. Tak. Tok Imam tak rajin tengok. Tok Bilal tak rajin tengok. Ahli AJK semua, pengurusi masjid pun tak rajin tengok. Jemaah semua tak rajin tengok Nabi semayang guana.
Dah kita nak semayang guana kalau kita dak aja tengok Nabi semayang. Dia tanya gitu kita. Ada. Dia tanya gitu kita. Maka nak jawab guana dak sobat jawab dak sobat jawab. Sebab apa? Benda menimbul-timbul keraguan gini ni, orang hak dak betul. Pemikiran dia dak betul, akidah dia dak betul, pegangan dia dak betul belaka dah. Dak sobat lok. Dak sobat cara lok ke dia. Lok ke dia. Sebab apa? Sebab dia salah. Dan kita yakin kita betul dan kita buat ni sebab apa? Kita yakin sungguh. Hak Nabi khabar, hak Nabi ajar dah buat apa? Kita dah aja tengok Nabi semayang. Dah maka kita dah aja tengok Nabi semayang, tapi sahabat tengok. Sahabat pun ajar kepada para tabi'in. Tabi'in tengok semayangnya para sahabat, baru tabi'in tanya. Maka sahabat pun kata Nabi dia semayang gini. Maka tabi'in pun dia ambil daripada para sahabat. Sahabat lepas tu tabi'in dia ngajar pula kepada para tabi'in. Para tabi'in tanya, mu semayang mu buat gini ni buat apa? Tabi'in pun kata sebab aku tengok sahabat buat. Aku tanya sahabat kata Nabi buat. Maka begitulah berturut-tanya daripada Rasulullah kepada para sahabat, pada para tabi'in, pada para tabi'in, sehinggalah kepada para alim ulama semua, para ulama mazhab, sehinggalah sampailah kepada kita yang kita duduk turut, yang kita duduk buat dan ini, itulah yang tidak pernah putus amalan dan ajarannya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun buat. Dan kita buat tu, kita belajar, kita ngaji, ada dengan kuliah, dak kuliah fiqh, ada kuliah akidah, ada kuliah tajwid, ada kuliah tu, semua itu semua daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Daripada jasa-jasanya itulah yang akhirnya pada malam ni kita ingat satu peristiwa akan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita duduk panggil Maulud. Pada peristiwa kelahiran ini, sebab dengan kelahiran baginda itulah selamat seluruh alam ini. Dengan kelahiran baginda itulah kita ni jadilah kita macam kita ni. Bayangkan kata Allah Subhanahu wa taala tidak bakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dok bakit. Allah lok. Allah biar. Maka setelahnya Nabi Allah Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firman apa? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Hai Nabi Isa, aku wafatkan kamu. Inni mutawaffika, aku wafatkan kamu. Wa rafi'uka ilayya, dan aku angkat kamu di sisiku. Maka naik Nabi Allah Isa alaihi salam ke langit. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Allah Isa alaihi salam dengan sepupunya Nabi Zakaria pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, langit kedua ke langit ketiga. Ada ingat susunan ni, begitulah. Maka katakanlah takdirnya bila Allah angkat Nabi Isa, lepas tu dak bakit dah nabi-nabi, dak bakit dah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohnya. Ataupun dak bakit lagi. Allah lok lagi, Allah biar lagi. Tempoh antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaraknya 600 tahun. 600 tahun. Barulah bakit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan daripada Allah akad Nabi Isa tu sampai ke lening ni tahun 2022 ni tak ada Nabi lagi. Contohnya
1000 tahun dah tak ada Nabi lagi. Kita boleh bayang dok kita ni guana. Kita ni learning ni, kita ni guana. Boleh jadi nama saya Sami Belu. Ada nama tuang-tuang boleh jadi Mutu Sami. Boleh jadi Raja Gopal, boleh jadi tak. Buat apa nama gitu? Sebab sejarah kata tanah Melayu ni tanah orang Hindu. Orang Hindu. Orang asal sini ni tak sembah berhala. Sembah pokok kayu. Kemudian marinya pengaruh Hindu daripada belah Sumatera, daripada belah Jawa. Kalau hak belah Kelantan, belah kita Terengganu ni Buddha. Boleh jadi nama kita dok, kalau dok nama Mutusami, nama dok Lin Chong Wei, dok mungkin gitu dok. Nama orang Buddha. Lin Kit Siang, dok kira lah. Nama pasal-pasal gitu. Sebab apa? Jika katakanlah sejak daripada Nabi Isa akak itu sampai ke learning ni tak ada Nabi. Tak bakit lagi Nabi akhir zaman. Orang kata nak bakit tu tak bakit lagi. Maka dengan sejarah yang mengatakan bahawa tanah kita ni, tanah Melayu ni, orang asalnya duduk agamanya Hindu, agamanya Buddha. Boleh ada kita ni duduk nyembah berhala dah. Kalau jumpa pokok-pokok besar, kita pun duduk sembah pokok. Kita bakar colok. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala bakit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita learning ni kita dengan nama kita. Orang panggil Muhammad, orang panggil Abdullah, orang panggil Yusuf, orang panggil Abdul Ghani, orang panggil Abdul Rahim. Tak kira lah nama-nama dengan nama kita learning ni. Sebab apa? Bangkitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku bangkitkan kamu wahai Muhammad untuk menjadi rahmat sekalian alam. Ini bukti kerahmatan. Hak tu hak paling ringan sekali dah tu, nama kita tu dengan nama kita learning. Hak paling kecil sekali dah tu. Hak paling besar sekali dengan jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, kita jadi orang beriman, kita jadi orang Islam. Yang mana boleh jadi dari kalangan kita ni tidak rasa lagi lebih jadi orang beriman, tidak rasa lagi lebih jadi orang Islam learning. Sebab apa? Kalau kita duduk tengok kok berita, kita duduk tengok kok mana media masa, kita duduk tengok susahnya orang Islam. Orang duduk tindas, orang duduk buat khianat, orang duduk buat macam-macam. Negara dia orang jajah, negara dia orang buat kucahnya, hasil mahsul dia habis orang ambil kutik. Bapa? Sebab Islam lemah, dia nampak gitu. Bapa nampak gitu tu? Sebab atas dunia, berasa dunia ni macam ke tak ada untung jadi orang beriman, tak ada untung jadi orang Islam. Nampak gitu seolah-olahnya. Kata Allah, kalau orang kafir sedaknya ke dia. Nak kupuh ke harta ikut pandai. Kita nak kupuh ke harta boleh tak ikut pandai? Tak boleh. Tak boleh. Nak banyak tak apa. Nak banyak, nak lebih tak apa. Tapi tak boleh ikut pandai. Maksud pada tak boleh ikut pandai ni, Allah tetapkan kepada kita kalau nak ripung, nak kupon, nak harta, nak kaya boleh. Tapi syarat dia apa? Syaratnya mesti hak halal saja. Hak syubhah tak boleh. Hak haram koha-koha lagi lah tak boleh. Tapi orang kafir ikut pandai dia. Dah lah banyak, dah lah lebih. Hak halal ke hak haram ke ikut pandai boleh belaka.
Untung kalau gitu ke dia kok. Kita nampak susahnya kita ni jadi orang beriman, jadi orang Islam. Pagi-pagi sejuk-sejuk kena bangun, kena ambil air semayang, kena semayang. Orang kafir sedap-sedap dia duduk tidur. Musim hujan pula ni tau. Dia nak tidur sampai pukul 10, dia nak tidur pukul 11. Ikut anda ya, bab apa? Bab kafir. Kita orang beriman, kita orang Islam tak boleh terikat. Time semayang kena semayang 5 kali pula. Rasa ke susah? Bab apa? Duduk atas dunia ni rasa ke susah? Subuh kena semayang, zuhur kena semayang, asar kena semayang, garik kena semayang, isya kena semayang. Tak cukup hak wajib, Nabi suruh tambah pula hak sunat. Lepas tu waktu beg pitih pula kena sedekah, kena derma, kena bayar zakat, kena macam-macam. Berasa susah. Tiba-tiba hak susah gitu, mati kita. Mati kita. Bila mati, Allah takdirkan mati sebagai seorang yang Islam. Mati sebagai seorang yang beriman. Bila mati tu baru sedar, baru nampak, baru tengok hak sungguh-sungguh bahawa besarnya nikmat jadi orang beriman, besarnya nikmat jadi orang Islam. Atas jasa siapa? Atas jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tak nampak lagi, tak berasa lagi. Mati kat lagi. Akhirnya apa? Syukurnya ya Allah. Hari tu hidup berasa ke susah duduk atas dunia tapi senang di akhirat. Bila berasa kesenangan di akhirat tu, bila malaikat tanya, Allah berkata, mu tanya pada orang hak paling susah sekali hidup atas dunia hari tu. Dia susah buat apa? Dia susah buat apa? Masa dia susah tu dia jadi orang beriman, dia jadi orang Islam. Dia susah. Tapi bila di akhirat Allah beri kepada dia ni balas dengan balas syurga. Allah tanya, suruh malaikat tanya, mu tanya dia. Rajin tak dia hidup susah dengan kenikmatan, dengan apa yang dia duduk dalam syurga tu? Dia jawab apa? Allah dok rajin berasa susah, seumur hidup dok rajin susah. Seumur hidup dok rajin susah. Sebab apa? Sebab dapat dah nikmat syurga. Pada masa tu nampak dah. Untung jadi apa? Jadi orang beriman, untungnya jadi orang Islam. Bahkan keberuntungan ini lebih lagi kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Kita ni umat akhir zaman. Orang yang paling kemudian dibangkitkan di atas dunia ni kita hak kediam kali. Lepas daripada kita tak ada umat lain dah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hak orang kata ngesuk dah. Habis pada dah, lepas pada ni tak ada kiamat lalu dah. Siapa dia ngaku jadi nabi, siapa dia ngaku jadi rasul lepas pada ni tak ada, tidak diakui. Nabi Isa turun kat akhir zaman yang menunjukkan pada tandanya akan berlaku kiamat sebenar-benar. Nabi Isa turun, dia tidak bawa syariat yang baru. Dia tak jadi nabi dan rasul, tapi dia jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beri lebih daripada dia gitu. Jadi orang yang pada ketika itu dang jumpa dengan Nabi Isa, tak jadi umat Nabi Isa, tetap juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat yang terakhir ini kata Nabi, nanti di hari akhirat dia inilah yang paling mula-mula sekali dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada dalam satu riwayat kata tidak akan masuk syurga umat-umat lain sehinggalah habis segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk syurga, barulah umat lain masuk syurga.
Di atas apa tu? Istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah beri kelebihan itu dalam ramai-ramai, dalam banyak-banyak, Allah pilih kita. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Pilih jadi kita ni umat Nabi Muhammad. Tak dang jumpa dengan Nabi, tak dang temu mata dengan Nabi, tapi kita yakin hak Nabi khabar, hak Nabi bawa, hak Nabi ajar tu ya sungguh. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Tuhan kami telah dengar satu seruan yang menyeru. Seruan yang seru tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyeru. Tapi kita tak dengar. Al-Quran rakam kita baca. Seruan dia apa? An aminu bi rabbikum, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Suruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun beriman. Rabbana, hai Tuhan kami, fa amanna, kami ni beriman. Ni kita beriman lah ni. Kita mari, kita duduk, kita dengar, kita semayang jemaah. Tanda kita beriman. Kita percaya tu. Maka apabila kita telah menyahut daripada seruan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Orang lelaki kalau dia dengar khutbah tadi, kalau ingat dan kalau dok mengatuk mata, Nabi kata apa? Dalam khutbah tadi, Tok Khatib baca, tak, Nabi kata beruntungnya siapa? Orang yang beriman, orang yang menyahut seruan keimanan ini dalam keadaan dia tak tengok aku. Ramai mana orang yang tengok Nabi, orang yang jumpa dengan Nabi, orang yang tahu kebenaran Nabi, tapi dia tak ikut Nabi. Abu Jahal tiap-tiap malam dia dengar Nabi baca Quran. Dia pergi hendak telinga dia kat dinding rumah Nabi. Dia duduk dengar Nabi baca Quran. Perbuatannya itu dia diketahui. Maknanya tak, dia duduk dengar, belang-belang dengar, belang-belang ngundur belakang, belang-belang dengar, belang-belang ngundur belakang. Ngundur, belaga punggung dengan Abu Sufyan. Belaga punggung dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan rupa-rupanya buat gitu juga. Malam-malam pergi dengar Nabi baca Quran. Nak dengar kenapa wahyu turun ke Muhammad ni. Akhirnya bila siapa belaga punggung tu tanya, piang muat benda sini. Kata kita pakai mudah gitulah, Abu Sufyan panggil piang. Muat benda sini. Aku dengar Muhammad ni. Dah muat buat benda. Aku dengar hak Muhammad ni lah. Lepas tu masing-masing tanya, dah mu berasa mana? Kata Abu Sufyan, hak turun ke dia, hak dia kabar ke kita tu memang ya sungguh. Dah mu Abu Jahal, dah ya lah, memang ya sungguh. Abu Sufyan kabar peristiwa ni, cerita ni, dia cerita masa jahiliah dulu. Masa dia cerita tu, masa itu dia masuk Islam dah. Maka Abu Jahal pesan, kita ni sampai sini sudah dah, mu jangan cerita ke siapa-siapa, malu kat orang. Abu Jahal kata, mu sampai cerita ke siapa-siapa, malu kat orang. Lepas tu sampai mari sudah lah. Ni setakat malam ni je ni. Tiba-tiba malam esok jumpa pula, gitu pula. Duduk dengar lagi. Abu Jahal kata, piang 2 malam dah ni. Esok dah sampai mari ya. Malam esok jumpa pula 3 malam turut duduk dengar Nabi baca Quran. Dia tahu Nabi ni benar. Dia tahu Nabi ni bawa ajaran yang betul.
Tapi dia tidak mahu ikut. Dia tidak mahu beriman. Bahkan dinafikan. Akhirnya daripada dua orang ni Abu Jahal mati kafir. Abu Sufyan Allah pilih dia untuk jadi orang yang beriman, untuk jadi orang Islam. Untuk ikut, untuk turut pada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sedih pok dara dia. Dak bunyi dah sini masuk waktu. Kedok lagi. Sikit lagi dah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Ya sedih pok dara dia, hak kasih ke dia, hak sayang ke dia, hak bela ke dia. Beri laluan dulu azan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salati qa'imah sayyidina Muhammad wa syarafa wa darajatul 'aliyah wa ba'd. Sikit lagi dah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia rasa sedih. Orang yang duduk bela sangat ke dia, orang yang duduk tolong dia, tapi mati dalam keadaan yang tidak beriman pada dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebut tadi, bagaimana dia sangat rindu, dia sangat naknya jumpa dengan umat, sehingga sahabat kata, tidakkah kami ini umatmu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, kamu sahabatku, kamu melihatku, kamu beriman padaku, tapi umatku dia beriman kepadaku, dia percaya kepadaku dalam keadaan yang dia tidak pernah melihatku. Maka inilah di antara tanda kita beriman sungguh-sungguh dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk ingat akan jasa baginda yang bawa hidayah Islam kepada kita ini, yang mana tanda terima kasih kita kepada dia, kita memperbanyakkan selawat dan salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tidak berhajat pada selawat kita ni dok. Tapi bapa dia suruh sangat kita selawat. Bapa dia suruh sangat kita ni berdoa minta pada dia ni maqamam mahmudanil lazi wa'attah. Doa yang kita baca lepas pada bang saat ni tu, sebab Nabi nak tolong kita. Nabi tanda Nabi kasih, Nabi sayang pada kita ni nak tolong. Maka Nabi kata, siapa dia nak pertolongan aku, apa dia pertolongan ni, kita panggil syafaat. Siapa dia nak syafaat aku, bila dia dengar azan, dia jawab azan.
Lepas pada tu apabila setelah selesai azan, maka baca selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau nak lebih sempurna, baca selawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Lepas tu baca doa Allahumma rabba hazihi da'wati tammah sampai habis. Dalam doa tu minta apa? Minta wa ba'athul maqaman mahmudan nazi wa attah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi kita kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji, kedudukan yang terpuji. Ni kalau kita tak minta ke Nabi, Nabi tetap dapat. Tapi apa Nabi suruh kita minta tu? Sebab Nabi nak beri syafaat ke dia. Nabi kata siapa dia buat gitu, dengar azan, jawab azan, lepas tu baca selawat, baca doa, wajib mesti akan dapat syafaat pertolongan aku di hari akhirat. Maka kita memperbanyakkan selawat dan salam kita. Sebab apa? Kita nak kayak gini Nabi tolong kita, Nabi kenal kita. Orang yang banyak selawat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal. Sebab itulah bukanlah dengan semata-mata dengan peristiwa Maulid ni saja, tapi kita sama-samalah ingat akan Nabi, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kasih dan sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, kelemahan adalah daripada kejahilan diri saya, adapun saya memohon kemaafan dan keampunan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.